Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 22 hari bulan 2 2022. Comel dia tarikh. Bersamaan dengan 20 Rajab 1443, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh kita pada kali ini siri yang ke-122. Al-Hikayah Al-Thaniyah wal-Ishrun Ba'dal Mi'ah. Kisah Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bersama dengan beberapa kawan dia menangkap himar wahsy. Dikenali dengan zaman kita ni orang panggil zebra. Zebra tu kuda belang. Dan ada sebahagian sahabat dia pakai ihram. Jadi apakah hukum orang berihram menangkap hayawan perburuan? Ini perbincangan kita. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada teks hikayah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan. Nabi sallallahu keluar untuk mengerjakan haji. Dalam perbahasan para ulama hadis, adakah ini haji hajjatul wada? Ramai mereka mengatakan haji di sini dengan makna qasdal bait. Haj dengan makna al-qasdu, iaitulah qasda al-bait al-haram, keluar pergi ke Mekah. Jazama Yahya bin Abi Katsir bi anna zalika fi umratil Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Wa hadha huwa al-mu'tamad. Makna haji ni bukan hajjatul wada. Dia nak keluar pergi ke Hudaybiyah. Apa cerita Hudaybiyah? Kan Nabi nak pergi umrah. Fakharaju ma'ahu. Jadi ramailah sahabat-sahabat keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dalam perjalanan ada desah-desus. Rombongan ini di-attack oleh Quraisy. Maka Nabi nak pisahkan tentera supaya tentera kita ni pecah. Sebahagian ikut ni, sebahagian ikut ni. Jadi kalau orang mari, mereka tidak sewenang-wenang, tidak mudah untuk menyerang sebab kita ada sayap. Fasarafa ta'ifatan minhum, sekumpulan daripada sahabat itu, di antara dalam kumpulan mereka fihim Abu Qatadah, panglima Abu Qatadah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khudhu sahil al-bahri hatta naltaqi. Abu Qatadah mau ambil jalan tepi laut sehingga kita jumpa depan. Adalah Nabi bagi tempat nak jumpa nanti. Fa'akhazu sahil al-bahri falamma ansarafu ahramu kulluhum. Bila mereka pergi, sahabat-sahabat ni semangat nak pergi Mekah, pakai ihram lah dia orang itu, berpakai ihram. Illa Abu Qatadah lam yuhrim. Abu Qatadah kata, aku tak pakai ihram. Sebab apa dia tak pakai ihram? Ada 2-3 kemungkinan. Tunggu dalam syarah nanti. Ada kata, Abu Qatadah kata, kita tak tahu masuk Mekah ke tak ni. Kita di-attack oleh Quraisy sekarang ni. Ni kalau pakai ihram banyak masalah. Dia tak pakai ihram. Fa bainama hum yasirun iz ra'au humra wahshin. Dalam perjalanan tiba-tiba dia tengok ada himar wahsy. Apa dia himar wahsy ni? Dia kata himar wahsy binatang macam dongki, boleh dinaiki, tetapi kulit dia
berbelang, orang panggil kuda belang, zebra. Muannah dia himarah dan atan. Atan tu maknanya ni himar wahsi betina, dia panggil atan. Dan hayawan ini bukan hayawan peliharaan, dia panggil hayawan wahsi. Wahsi ni liar, binatang liar, maknanya duduk di padang pasir. Daging dia boleh dimakan. Dia berbeza dengan hayawan himar ahli. Dongki, keledai itu bodoh, tak boleh makan. Sebab dia bodoh, tak cerdik dongki. Kalau kita tak makan dongki pun, tak apa nak cerdik mana dah ni. Kalau makan dongki pula, berat kita. Jadi dongki oleh kerana dia binatang yang jenis bodoh, tak cerdik, nak syariat kita tidak benar dia makan. Sama juga dengan babi. Babi ni binatang yang tak ada cemburu. Tak ada cemburu dia. Kalau makan dia, tu dia duk main tukar-tukar bini boleh tu. Panjanglah cerita. Baik. Jadi bila dia berjalan tengok, dia tengok ada himar wahsi. Fahamala Abu Qatadah 'ala al-humri. Abu Qatadah pun tangkap seekor zebra tadi, fa'aqara minha atanan. Dia dapat tangkap seekor dongki betina. Fanazalu fa'akalu min lahmiha. Jadi Abu Qatadah dia tak pakai ihram, dia bebas, dia tangkap hayawan, dia sembelih, kemudian dia BBQ. Kita dengar apa sedap. Fanazalu fa'akalu lahmaha. Sudahlah. Puak-puak pakai ihram tadi pun sedap ni, tapi kita ni pakai ihram, boleh ke makan orang makan hayawan perburuan? Jadi fa waqalu anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Bolehkah kita makan daging perburuan ni? Kita dalam ihram. Jadi ada sahabat ni tak berani makan. Fahamalna ma baqiya min lahmil atan. Dia pun orang pun bawa lah daging tadi, nak pergi tempat jumpa Nabi SAW. Mari kita tanya Nabi dulu, boleh makan tak boleh makan ni? Nanti makan berdosa pula, susah. Falamma atau Rasulullah SAW, bila sampai di depan tu tempat dia dijanji jumpa Nabi, qalu ya Rasulullah SAW, inna kunna ahramna, kami pakai ihram umrah, wa qad kana Abu Qatadah lam yuhrim. Ni Abu Qatadah ni panglima kami, dia tak pakai ihram. Fara'aina humra wahshin, kita tengok himar wahsi. Fahamala alaiha Abu Qatadah, Abu Qatadah pun tangkap dia orang. Fa'aqara minha atanan, dia sembelih seekor dongki himar wahsi yang betina ni. Fanazalna fa'akalna min lahmiha, kami pun makanlah, tengah-tengah duk makan. Thumma qulna anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Bolehkah kita makan makanan perburuan yang kita dalam keadaan ihram? Jadi kami pun tak berani. Fahamalna ma baqiya min lahmiha. Ni daging ni ada lagi ni. Dulu senang ya daging. Dia jemur ya, bawa lagi tak busuk, panas. Qal, dengar ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha. Adakah kamu yang pakai ihram ni suruh Abu Qatadah tangkap? Au asyara ilaiha, ataupun kamu Abu Qatadah tangkap dia ni hayawan? Qalu la, kami tak campur langsung Rasulullah. Kami pakai ihram, kami tak peduli. Dia Abu Qatadah aja pergi serang, pergi tangkap hayawan ni. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu ma baqiya min lahmiha, silakan makan daging yang ada lagi. Boleh makan lah. Muttafaqun alaih. Hadis ni dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, itu nassul hadis. Dilalatul hadis, hadis ni menunjukkan kepada apa? Yahrumu 'alal muhrimi al-akla min saydil barri allazi sida min ajlihi. Haram orang yang pakai ihram pergi tangkap hayawan perburuan, tak boleh.
Ataupun kalau kita suruh orang pergi buru, mu tolong pergi tangkap hayawan, aku nak tangkap tak boleh, aku pakai ihram. Tak boleh. Ataupun orang tu pergi tangkap sebab kita suruh, kita isyarat, atau kita tolong bantu, ni tali ni, ambil tali kita tangkap. Yang pentingnya sebarang masuk campur, orang yang pakai ihram dalam perburuan itu, maka haram dimakan. Haram dimakan. Bermakna dia punya mafhum mukhalafah dianya. Ni dia panggil mafhum mukhalafah. Maknanya kalau lah orang ihram tu tak peduli langsung, maka dia boleh makan. Sebagaimana dalam cerita Abu Qatadah. Jadi sahabat-sahabat dia yang pakai ihram tak peduli langsung. Abu Qatadah seorang yang duduk menyerang. Bahkan dia minta mereka yang tolong angkat pun mereka tak mau. Jadi bolehlah dia makan. Itu kaedah dia. Ini nak cerita tentang Allahu Akbar. Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala cuba tengok dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Wahai orang yang beriman, Allah nak uji kamu dengan sesuatu, dengan ujian hayawan perburuan ini. Kamu boleh tangkap dengan tangan, boleh tangkap dengan tombak. Apakah kamu tangkap? Kata di para ulama tafsir, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang mengholor tangan, walaupun arnab bihayawan ni berjalan sekali dengan unta, mereka nak pergi haji. Tak ada orang pulah telinga buat arnab. Ini ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatu wasata, umat yang terpilih. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tahu siapa yang takut pada Allah Ta'ala. Faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Siapa dia langgar, bagi dia azab yang cukup dahsyat. Ayat ini menunjukkan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa di kalangan umat yang kacau dia punya hayawan perburuan. Berbeza dengan umat Bani Israel. Dan bila Allah Ta'ala larang tangkap ikan pada hari Sabtu, dia pergi gali lubang hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk, hari Ahad dia timbul ambil ikan. Akhir kali kunu qiradatan khasiin, mereka menjadi monyet yang begitu hina. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tuan-tuan tengok ayat Quran, ayat 94, 95 tadi, hukum orang yang ihram membunuh hayawan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am. Ini siapa dia bunuh, balasan dia sama dengan hayawan itu. Membunuh kancil, bayaran dia kambing. Bunuh rusa, bayar dia lembu. Gitulah keadaan. Baik para pelajar sekalian, kalau kita nak ceramah, tajuk ni cukup menarik sebab dia menunjukkan kepada kehebatan wasatiyah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Yang seterusnya, minal mawdu'atil lati tusar. Di antara tajuk isu yang dibincangkan dalam kisah yang 122 ini, iaitulah tentang Abu Qatadah. Manhu rawi al-qisah. Abu Qatadah al-Ansari as-Salami, nama dia Al-Harith bin Rib'i. Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu. Waqila, ada ulama lain kata nama dia An-Nu'man, waqila Amru. Tapi tuan Syekh kita pilih, dia kata masyhur Al-Harith bin Rib'i. Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentera berkuda Nabi. Mana panglima hebat.
Madahahu Rasul sallallahu wa athna alaih. Nabi kita puji Abu Qatadah. Nabi dia tak puji bermuka-muka tuan-tuan. Dia puji kalau memang orang tu terpuji. Dia puji kalau memang orang tu terpuji, dia puji. Walahu masyahid wa mawaqif. Dia mempunyai beberapa peranan yang besar dalam peperangan, dalam membela Islam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita, kisah dia, kisah Abu Qatadah. Dia kata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu ama Hunain. Kami keluar bersama Nabi dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni bila? Selepas pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah, tahun yang ke-8. Ni tengok dalam buku yang saya usahakan ni. Nama dia Makkah Al-Mukarramah. Ni kelebihan dan sejarah ni kena ada. Tuan-tuan, buku ni menarik. Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam cerita peperangan Hunain ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain, falamma altaqaina ra'aitu rajulan qad 'ala al-muslimin. Mana dalam perjalanan itu aku tengok seorang panglima kafir nak bunuh orang Islam. Aku pusing di belakang dia. Fastadartu min wara'i fadarabtuhu bis-sayfi 'ala habli atiqihi. Aku pergi potong dengan pedang aku ni atas bahu ni. Dia bagi. Kuat tu. Darbatan qata'tu minha ad-dir'. Aku dengan pedang dia tu sampai terputus dia punya baju rantai tu. Bukan Abu Qatadah punya pukulan. Dia pun pusing kat aku. Nak lawan lagi. Tapi aku wajadtu minha rihal maut. Aku nampak dia mati dah, tak lagak dah. Dia cuba nak pegang aku, tapi dia tak lagak. Wa mata, mati. Selepas daripada itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan lahu bayyinah falahu salabuhu. Mana-mana tentera yang boleh bunuh kafir dan dia memang ada bukti bahawa dia yang bunuh, falahu salabu. Semua barang-barang kepunyaan kafir yang dibunuh tadi dia boleh ambil. Baju rantai dia, pedang dia, apa sajalah alat-alat yang ada di tubuh kawan tu boleh kepada pembunuhnya. Faqumtu. Aku pun bangun. Faqultu man yashhad li. Siapa dia di kalangan ramainya tengok aku tadi aku bunuh si kafir yang nak terkau orang Islam. Siapa tengok? Faqala rajulun sadaqa ya Rasulullah. Benar, saya tengok dia bunuh kawan tu. Wasalabu zalikal qatil indi. Abu Qatadah yang bunuh, tapi kawan ni kutik barang-barang kafir tadi dia terus simpan. Kau ambil barang dia. Yang bunuhnya Abu Qatadah, tapi Abu Qatadah tak peduli sangat. Dia bunuh sama masalah. Pejuang-pejuang ni bukan kerja nak cari barang, pergi kerja nak cari menyelamatkan Islam. Maka kata si laki-laki yang ambil barang tadi, fa'ardihi minhu. Rasulullah, benarlah saya ambil barang ni, saya tolong kumpul, bagilah kat saya. Faqala Abu Bakr, la Allah. Maknanya dia panggil kalau laf al-ha la Allah ini tadkhulu fil qasam ala lafzil jalal inda hazfi harfil qasam. Sepatutnya la wallah, tapi oleh kerana tak ada waw, la Allah. Ini boleh. Awak kata la demi Allah. Izan la ya'midu ila asadin min aswis usdillah yuqatilu anillahi wa rasuli fayu'tika salabu. Ini tentera Allah, ini singa Allah, ini yang berperang, dia yang mati-mati, kau nak ambil barang dia? Awak kata tak setuju. Tak setuju. Awak kata tak setuju. Ada dalam riwayat lain kata Umar, Sayyidina Umar yang tak setuju. Umar kata la yufi'uhallah ala aslim. Jangan bagi kepada orang yang bunuh lah. Kenapa kau nak ambil? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar, dia yang bunuh. Engkau tukang kutip barang ya, kenapa nak ambil?
kata di Abu Qatadah, fa'atani, Nabi bagi pada aku dir' ni baju rantai, baju besi ni. Fabi'tu dir'a wa bta'tu bihi makhrafa fi Bani Salamah. Aku jual baju tadi, aku balik beli kebun di Bani Salamah di Madinah. Fa innahu la awwalu ma ta'assaltuhu fil Islam. Inilah harta yang pertama aku dapat miliki dalam Islam. Maknanya rezeki dia lah, dalam melalui peperangan tu dia dapat harta yang tersebut. Mata Abu Qatadah bil Madinah ala sahih. Abu Qatadah mati di Madinah mengikut pendapat yang sahih pada tahun 54 Hijri an 72 sanah. Umur dia 72 tahun. 72 tahun. Cerita Abu Qatadah telah berulang di awal dulu. Siri yang ke-17 dalam kitab, yang ke-34 juga sudah ada di sana. Jadi pelajar-pelajar yang nak tambah lagi maklumat, pergi tengok di siri yang sana Abu Qatadah. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Dalam riwayat ini Abu Qatadah kata as-safar kana hajjan. Haji mengikut bahasa Arab lughatan al-qasdu, menuju satu tempat. Fa hajja ilahi hajjan wa hijjan ay qadima, makna kita pergi satu tempat. Haji makna qasad. Wa hajjul makan qasadahu wa hajjal baitil haram, maknanya kita qasad tuju ke Baitullahil Haram untuk menunaikan nusuk. Maka jadi hadis ini umrah juga dikatakan haji kecil. Jadi Yahya bin Abi Katsir kata peristiwa Abu Qatadah ini berlaku pada Umratil Hudaybiyah. Wa hadza huwal mu'tamad. Bukan hajjatul wada'. Baik. Isu yang ketiga. Nabi SAW mengarahkan sebahagian tentera berpisah dengan tentera besar, pergi ke Tariq Sahil, ambil ke tepi laut. Kenapa? Kerana Nabi SAW bila sampai di Rauha, ada tempat nama dia Rauha, lebih kurang 34 batu daripada Zulhulaifah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi ke Madinah sekarang, kalau pergi ke Badar, biasanya bas pelancong ni, bas rombongan ni, dia akan singgah di Rauha. Ada telaga Nabi situ, telaga yang tempat Nabi rehat dulu. Masih ada lagi. Tapi banyaklah cerita-cerita khurafat yang mari duduk karang air lah macam. Yang penting kita nak ambil tempat sejarah. Bila Nabi sampai di Rauha, Nabi diberi maklum bahawa musyrikin duduk di Wadi Ghaiqah. Wadi Ghaiqah. Wadi Ghaiqah ni dekat dengan telaga Ghifar antara Mekah dengan Madinah. Jadi bahaya waktu tu. Maka Nabi bimbang takut dia serang hendak mari. Maka Nabi SAW membuat satu strategi baru. Abu Qatadah dengan beberapa kelompok kumpulan dia ni pergi ke tepi laut. Biar Quraisy tengok, banyak kumpulan, bukan satu je. Jadi ini ada, menyebabkan mereka tak berani nak serang, insya-Allah. Dan mereka berjanji untuk berjumpa di tempat Al-Qahah. Mana tempat depan nama dia Al-Qahah, di satu wadi di Qahah ataupun di Suqya. Janji jumpa depan lah, yang penting kita jumpa kat sana. Selesailah masalah dari sudut lokasi dan kenapa Abu Qatadah, tentera Abu Qatadah dipisah daripada tentera ibu. Isu yang keempat, ahramatil majmu'atu wa lam yuhrim Abu Qatadah. Ini sebab sebahagian tentera niat ihram, Abu Qatadah tak niat. Kenapa? Wa qad zakara ulama hadis zakar iddah ihtimalat, beberapa kemungkinan. Yang pertama, sebab dia kata dia tak jumpa lagi miqat. Kata mana boleh, miqat orang Madinah sudah berada di Abyar Ali, sedangkan Nabi berpisah tadi di mana? Di Rauha depan dah. Baik. Kemungkinan yang kedua, annahu lam yaqsudul umrah. Abu Qatadah kata dia tak niat umrah, dia tak nak pergi umrah sebab dia pun tak, ialah sebagai panglima mungkin dia tak nak pergi umrah sebab
Wallahu alam. Yang penting dia tak nak umrah. Itu kemungkinan ni, kemungkinan. Jim yang ketiga, dia pun tak pasti boleh masuk Mekah ke tidak kita ni. Nanti kena sekat ke Quraisy. Yang keempat, annal hadisah. Peristiwa ini terjadi sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat. Kan Nabi kata waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zulhulaifah li ahli al-Madinah Zulhulaifah, li ahli Syam, li ahli Yaman Yalamlam. Jadi dia kata benda ni belum lagi ditetap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhil aqwal ataupun ihtimalat zakaraha man al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar fi Fathil Bari. Baiklah, apa-apa kemungkinan pun Abu Talhah waqad nasara al-Hafiz Ibn Hajar lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Oleh kerana Abu Qatadah ni tak pasti boleh masuk Mekah ke tak, aku malah pakai ihram. Kita pergi dulu, tengok keadaan apa yang terjadi. Wallahu alam, itu kemungkinan yang ada. Ulama hadis, ini yang dikatakan kita baca hadis direct kita tak faham. Kita perlu bantuan, pertolongan daripada para ulama. Inilah di antaranya ulama hadis yang mensyarahkan hadis, yang mengumpulkan riwayat-riwayat, jalur-jalur hadis yang ada. Mana boleh sarah sendiri. Itu jelas. Tak ada orang mengaku dia boleh sarah pandai. Ambil hadis pakai jadi mujtahid lalu. Baik, yang kelima, al-humur al-wahsyiyah. Himar wahsyi, makna himar hutan. Lawannya dia himar ahli, himar yang duduk di kampung, yang duduk main dalam kampung ni, duduk angkat barang, budak-budak naik pulah telinga main-main. Himar dia dongki dia baik. Jadi himar wahsyi ni hidup di padang pasir, warna dia berjalur dengan warna hitam, tidak dimiliki oleh orang, berbeza dengan himar dongki, himar ahli. Himar ahli ni himar yang jinak, kan, yang duduk duduk tepi rumah, tepi tangga orang, jadi main-main. Jadi himar wahsyi ni, zebra lah kita terjemah sekarang ni, halal dimakan bi ijma'il ulama. Jadi walaupun nama himar juga. Macam anjing anjing laut lain. Baik, dalil himar wahsyi boleh makan ni hadis Abi Qatadah. Hadis Abi Qatadah isunya bukan soal boleh makan kerana dia himar, isunya sebab pakai ihram. Itu pokok perbincangan kita. Adapun dongki, himar ahli ini haram dimakan mengikut hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an-nabi sallallahu alaihi an luhumil humuril ahli yauma Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, Nabi dah larang daripada makan himar dongki. Tak boleh makan. Sebab apa? Menarik juga ni sebab dia. Kenapa haram dimakan himar ahli? Bi anna tahrim kana bisabab. Haram dimakan tu ada sebab. Sebab yang pertama, kerana dia ni menjadi macam lori, kereta tolak kepada orang. Jadi orang duk guna dia, angkat barang, angkat orang, macam-macam. Ataupun lam tukhammas, tidak dibahagikan dalam harta ghanimah, li'anha jallalah. Dia kata jallalah, dia makan benda pelik-pelik, benda kotor. Jadi ada ulama kata qata'u bi an takana li zatiha la li sabab. Jadi yang penting haram dia tu haram lah, sebab apa bagus. Jadi pada tu dia kata ada juga ulama kata sebab dia ni balit ni maknanya bodoh. Kalau makan dia kita jadi bodoh macam dia juga. Dia bodoh tapi baik. Tapi kalau dia bertempik, coba buka YouTube tengok. Cari dongki suara dia macam mana. Tuan kecil tapi dia punya tepikan dia kuat. Sebab itulah Sayyidina Luqman ketika nasihat anak dia, dia kata apa? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang buruk suara himar. Sebab itulah kita orang Islam jangan duk bertepik-tempik, jangan duk melau-laung.
Itu dongki punya cara tu. Jadi dongki tak boleh makan. Dalam itu hadis, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, fa amara munadiyan fanada finnas. Mana dalam tahun Khaybar tu Nabi suruh panggil, beritahu kepada orang ramai, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah. Allah Ta'ala dengan Rasul larang daripada makan dongki, fa innaha rijsun, kotor dia punya daging dia, fa ukfiatil qudur wa innaha la tafuru bil lahmi. Maka bila sahabat dengar mereka sedang masak dongki ni, ambil periuk, terbalik. Sahabat ni tak mikir, habis hak ni dulu, lepas ni kita kira hak lain. La, dengar aja haram. Ya, kita pun habis lalu hak ni. Lepas ni tak meleh hak lain tu, tak ada. Baik, yang keenam, syadda Abu Qatadah bisilahi wa sauti wa farasi ala al-humril wahsyiyah. Maknanya Abu Qatadah terkam kepada zebra tadi, dan dia boleh tangkap seekor atan ni zebra hak betina ni, boleh ambil. Dia ambil, dia petangkap, buat balik kepada sahabat-sahabat dia, dan dia pun masak. Masak. Jadi ada di kalangan sahabat makan, bismillah. Ada kata, tak boleh makan, kita dalam ihram, macam mana mau makan? Orang ihram tak boleh makan daging buruan. Berhentilah dia. Maka Abu Qatadah di sini menunjukkan maharah, mempunyai kepakaran, kemahiran dalam menangkap hayawan. Dia memang kerja orang-orang Arab ni bijak dalam bab perburuan ni, bijak. Jadi maharah Abu Qatadah fil qita wasaid, dia ni kaya dah. Abu Qatadah ni radhiyallahu anhu kaya, banyak harta dia. Dan hasil daripada dia jihad, dia dapat ghanimah, harta yang banyak. Di antaranya, tengok tadi, dia dapat baju besi. Dalam kafir yang dia bunuh di Hunain, dia boleh beli kebun. Lamma qatala Mas'adah, dia pergi bunuh Mas'adah, seorang ketua kafir, Nabi bagi kuda dia, ambil, dan senjata dia. Bila Abu Qatadah bunuh Malik Faris, Raja Parsi, nafalahu Umar min taqatahu. Umar kata, membunuh dia, aku bagi tali pinggang. Tali pinggang mah bukan main. Dia punya Raja Parsi, bukannya Raja kapur kita kan. Maknanya Abu Qatadah ni rezeki dianya melalui hasil daripada ghanimah peperangan, dia jadi kaya. Baiklah. Yang ketujuh, sebahagian kumpulan yang bersama dengan Abu Qatadah makan daging. Sambil-sambil makan dia syok pula, halal ke haram ni? Sudah. Yang menyebabkan mereka berhenti makan, tak makan, berhenti ya. Mari kita pergi tanya Nabi SAW. Dulu bukan ada SMS. Kalau ada WhatsApp senang ya. Halo, Rasulullah, tak, boleh makan? Boleh, teruskanlah. Tawakaf, berhenti sahabat-sahabat. Nak pergi tanya Nabi SAW. Di ma'adilalati alal wara', menunjukkan sahabat itu warak, dia tak mau makan sebab benda tak jelas, benda tidak jelas. Tapi mereka juga berijtihad dalam masalah ini. Mereka bermuzakarah, berbincang. Tapi ada yang tak mau makan. Kita kata tak apalah, itulah rasa warak, tinggalkan benda yang kita rasa meragukan daripada kita duk makan benda yang kita ragu. Baik. Kata di Ibnul Arabi, hadza huwa ijtihadun bil qurbi minan nabi sallallahu la bi hadratihi. Ya. La fi hadratihi. Sahabat berijtihad, dia dekat dengan Nabi tapi bukan depan Nabi. Depan Nabi tak ada siapa ijtihad, tanya terus. Ini ijtihad, tapi dia kena pergi jumpa Nabi, ikrar, setuju tak setuju dengan pandangan itu. Kalau Nabi tak setuju, Nabi betul balik. Baiklah. Yang ke-8, setelah sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang halal ke tidak daging ini, maka Nabi telah bertanya beberapa soalan. Daripada soalan itu kita dapat faham, yang pertama,
Jangan sekali-kali masuk campur orang pakai ihram dalam bab beruan tadi. Jangan suruh, jangan isyarat. Jangan suruh, jangan isyarat. Maknanya jangan dia pergi tangkap, jangan tolong, jangan bantu. Apa ni kaitan, langsung tak boleh campur. Barulah dia boleh makan. Kalau dia campur, dia pergi ambil, tak boleh. Sebab tadi ayat Quran tadi tu, la taqtulus sayda wa antum hurum. Itu larangan, Allah Ta'ala larang daripada orang yang pakai ihram pergi tangkap hayawan. Tak boleh ambil. Baiklah para jemaah sekalian, ini termasuk dalam larangan ihram. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, di antara wajib haji atau wajib umrah, iaitulah menjauhi beberapa perkara larangan ihram. Di antaranya ada 13 perkara. Saya selalu buat kursus haji umrah ni, kita mengikut dalam fiqh mazhab Syafi'i, dikata 13 perkara diharamkan dalam bagi orang yang berihram. Di antaranya tadilah menangkap hayawan perburuan, tidak boleh. Yang kesembilan di antara perkara yang haram juga bagi orang muhrim, iaitulah potong kuku tanpa uzur. Mana potong kuku ni patutnya belum kita niat, tapi dia terlupa, dia pergi potong kuku dah niat, haram. Kecuali kuku dia terkoyak. Kita dah pakai ihram, kita dah angkat beg, angkat barang, tiba-tiba kuku ni terkoyak, terkena apa-apalah. Jadi boleh kita pergi potong dia, tak berdosa. Dia tak sakit tu, bahaya. Maka para jemaah sekalian, di antara perkara yang tidak dibenarkan juga dalam ihram, iaitulah al-mukhasamah, berbantah-bantah, berdebat-debat ketika dalam ihram. Mana apa ni, firman Allah Ta'ala dalam surah apa? Surah Al-Baqarah 197. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa dah mula farada fihinna al-hajj, dan niat haji, termasuklah niat umrah, fala rafas, jangan sekali-kali dia bincang hawa wanita, jangan. Dengan bini dia pun tak boleh nak mengorak. Wala fusuk, jangan buat benda yang tak baik, maki orang ke, kutuk orang ke, curi barang orang ke, jangan. Wala jidala fil haji, dan jangan berbantah-bantah dalam musim haji, jangan, tak boleh. Jadi al-jidal yu'addi ilal ikhtilaf. Mula-mula berbantah, bila berbantah dia akan jadi perselisihan, bila berselisih dia akan jadi khisam, bila khisam dia akan jadi perbalahan. Itu punca. Maka para jemaah sekalian, itulah yang disebut oleh para ulama kita dalam perkara-perkara yang apa ni, dalam bab haji ni, yang peliknya tempat orang ramai, tempat duduk pula sempit. Tiba-tiba Allah bagi 3 larangan. La rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Jangan buat benda yang berkait dengan perempuan, jangan buat yang fusuk, dan jangan berbantah-bantah. Jadi inilah kata di para ulama, benda ajaib, Allah nak uji kita. Tapi walau macam mana pun, kita kembali kepada ayat kita yang kita baca tadi, ayat dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-94, najah hazihil ummah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang berjaya di dalam ujian Allah Ta'ala. Ayat 94, ya ayyuhallazina la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanalu aydikum wa aydikum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Kita berjaya, alhamdulillah. Tak ada sahabat-sahabat yang ganggu, yang kacau. Ketika mereka berjalan, didatangi oleh hayawan-hayawan yang bersama dengan mereka, tak ada sahabat yang kacau benda tu. Orang Yahudi dulu, dia main helah untuk menangkap. Cuma yang saya nak pesan sedikit,
kepada para jemaah sekalian yang pergi Mekah, kita tak pergi berburu. Memang kita tak pergi pun jauh. Tapi merpati duk makan ni, makan gandum ni, makan di tekak dengan Masjid Haram tu. Dia kacau tu. Itu jangan. Merpati duk makan, kita pergi duk halau dia. Itu mengacau hayawan tanah haram. Ana pernah tanya sekali lah orang kita jugalah Nusantara ni. Kata ibu, kenapa ganggu ini burung sedang makan? Dia kata kita mau ambil itu. Tuh. Dia nak ambil hak burung duk makan tu. Itu yang jadi khasiatnya, yang jadi khurafat lah kita kata. Kata kalau awak nak gandum ni, saya boleh beli dengan budak Afrika je duk jual tu. Bukannya mahal pun, 5 rial bagi. Tidak mau yang tu, yang burung makan. Ini mainan syaitan belakang ni. Syaitan suruh kita kacau burung yang tengah duk makan. Dia panggil tahrish, mengganggu hayawan-hayawan tanah haram itu tidak boleh. Biarlah burung merpati dia makan, kenapa kita nak pergi kacau dia, ambil yang dia tengah makan. Rupa-rupanya kekacauan itu disebabkan oleh kefahaman. Ada kefahaman yang tersendiri, yang tertentu. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita dalam hikayat yang ke-122. InsyaAllah kita sambung dalam hikayat akan datang 123. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.